Baik saudara, sebelum kita ke berita-berita dari negeri-negeri seluruh negara, kita ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim bagi perkembangan semasa pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Silakan. Terima kasih Alif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memastikan projek perumahan rakyat PPR Klebang yang terbengkalai lebih 3 tahun disiapkan. Itu tekad calon BN Kerusi Dun Klebang, Datuk Lim Ban Hong. Beliau akan mengadakan perbincangan khas dengan pihak terlibat supaya penduduk di sekitar Klebang dapat menikmati kemudahan PPR itu. Walaupun mengikut perancangan awal, projek itu sepatutnya siap pada akhir tahun 2018 dan saya difahamkan selepas saya tidak memegang jawatan lagi, saya difahamkan oleh penduduk setempat bahawa projek itu telah kita kata tidak jalan begitu lancar dan sehingga hari ini kita nampak dah terbengkalai lah. Jadi sebab tu saya sebut fokus utama saya sebenarnya untuk Dun Klebang salah satu manifesto lah. Tapi dah bagi tahu lebih awal lah. Banyak pelancaran saya esok. Salah satunya ialah memberi fokus kepada pembinaan lebih banyak rumah mampu milik projek perumahan rakyat untuk masyarakat setempat. Kerana saya tahu ada ramai di kalangan penduduk setempat terutamanya golongan muda yang memerlukan kita kata rumah mampu milik projek perumahan rakyat ini. Beliau optimis selepas projek PPR Klebang Fasa 1 disiapkan, projek Fasa 2 dan 3 akan dibangunkan bagi memastikan rakyat dapat memiliki rumah mampu milik. Datuk Lim Ban Hong memaklumkannya kepada RTM selepas melawat tapak pembinaan PPR Klebang yang terbengkalai. Projek itu melibatkan 255 unit kediaman. Selain membangunkan PPR, Datuk Lim merancang meningkatkan suasana kehijauan serta fasiliti rekreasi di sekitar Pantai Klebang khususnya kepada penduduk Melaka dan pelancong. Kempen secara maya untuk hari ke-6 terus dipergiat calon-calon bertanding. Berikut antara aktiviti yang dilaksana calon menerusi laman sosial masing-masing. Calon Barisan Nasional BN Dun Tabuh Nanning Zulkifli Muhammad Zain meluangkan masa menunaikan solat jenazah di Kampung Melekit Dalam selepas mendapat berita kematian salah seorang penduduk kampung berkenaan. Beliau kemudiannya mengadakan ziarah kasih bersama warga Dun Tabuh Nanning. Calon Perikatan Nasional PN Dun Sungai Rambai, Muhammad Jeffrey Safri, memulakan aktiviti di laman sosial dengan sesi pemasangan sepanduk di Warung Legend Sungai Rambai dan beramah mesra bersama masyarakat di Warung Gopal. Beliau turut berkongsi mengenai kelas taekwondo secara percuma yang diadakan pada setiap minggu bagi kanak-kanak di Kampung Seri Mendapat. Calon Pakatan Harapan PH Dun Gadik G. Saminadan turut berkongsi aktivitinya dengan sarapan bersama veteran DAP Lim Kit Siang di Pasar Pulau Sebang Alur Gajah. Beliau juga turut memuatnai video bertajuk memperkasakan peniaga tempatan mengenai kisah gerai Makcik Rakiah di Gadik yang terkenal dengan menu sarapan pagi seperti nasi lemak, lontong, roti canai dan sebagainya. Di laman Facebook Calon Bebas Dun Rembia, Sabarudin Kudus telah berkongsi aktiviti menunaikan solat Zuhur bersama jemaah di Masjid Al-Nasuha. Calon muka baharu Perikatan Nasional PN bagi Kerusi Dun Bemban, Dr. Muhammad Yazil Yaakob yakin pendekatan kempen norma baharu memberi peluang sama rata kepada semua calon meraih sokongan pengundi satu-satu kawasan. Walaupun pertama kali dicalonkan, beliau percaya kempen secara maya memberi ruang untuknya mempromosi diri kepada rakyat. Cuma bezanya adalah di tempat-tempat tertentu. Mungkin contohnya sekarang ni kita terpaksa bergantung pada sosial media. Jadi kekangan dia adalah pada lokasi-lokasi tertentu yang mungkin pencapaian internet kurang pantas ataupun juga kawasan-kawasan yang suburban. Memasuki hari ke-6, beliau semakin selesa berkempen menerusi media sosial. Namun tetap turun padang bertemu pengundi dengan skala kecil. Antaranya beramah mesra ketika bersarapan dan menyertai gotong royong di kawasan perumahan.
Berbeza pula dengan calon berpengalaman di Donduyo, Datuk Kamarudin Siddiq yang lebih gemar kepada konsep ziarah ke rumah warga emas dan terlantar. Namun beliau memaklumkan 80% kempennya kali ini mengutamakan penggunaan media sosial. Saya setiap hari ada buat rakaman, buat TikTok dan sebagainya. Perlu kita buat. Yes, kena berubah. Selain dibantu oleh rakan-rakan daripada Bersatu yang ada kemahiran dan juga tenaga-tenaga luar yang datang membantu. Walaupun tak ramai tetapi datang dengan kepakaran. Datuk Kamarudin pernah bertanding merebut kerusi sama pada PRU 2018. Beliau ditemui selepas menziarahi warga emas dan terlantar di Kampung Semabuk Dalam. Setiausaha Eksekutif Perikatan Nasional PN Saiful Adli Muhammad Arsyad menafikan kenyataan tular mengenai penutupan beberapa bilik gerakan PN di sekitar Melaka. Kenyataan tular tersebut yang memetik pengerusi PN Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin, berlegar di media-media sosial terutama di aplikasi WhatsApp sejak tengah hari tadi. Kenyataan itu mengandungi nasihat kepada orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya hadir ke mana-mana kempen pilihan raya berikutan beberapa bilik gerakan DUN dikatakan ditutup akibat COVID-19. Membuat ujian saringan COVID-19 menggunakan kit kendiri setiap hari antara SOP yang diperketat di semua bilik-bilik gerakan parti bertanding. Keperluan itu ditetapkan susulan terdapat bilik gerakan ditutup berikutan terdapat jentera parti positif COVID-19. Pengurusan bilik gerakan turut menghadkan jumlah jentera yang boleh berada di kawasan itu kepada 10 individu sahaja pada satu masa. Memang peraturan kita ketat sikitlah di sini sebab kita nak menghadapi PRN ni. Pertama, mereka yang datang mestilah yang sihat. Dan saya dah maklumkan dalam setiap kali mesyuarat, sekiranya ada di antara ahli jawatan kuasa yang badan tak berapa sihat ataupun rasa lain, saya tak galakkan untuk bersamalah hadir, tapi saya akan hubungi melalui telefon apakah keputusan yang kita dapatan yang kita inilah mesyuarat. Dan ada tentu segala SOP itu yang kita nak masih lagi ketat dan kita ikut melalui semua yang kita sediakan tentang bilik gerakan ni, sanitizer, kemudian buku catatan, register, kemudian QR code, semua kita sediakan. Jadi penjarakan sosial itu social distance itu amatlah penting bagi mengawal penularan penyakit COVID-19 ini. Yang mana kita sedia maklum bahawa ada di satu tempat di Melaka ini bilik gerakan telah pun ditutup. Mungkin disebabkan akibat daripada kelonggaran SOP itu sendiri yang diamalkan oleh pengarah ataupun di bilik gerakan itu sendiri. Sementara itu, bilik gerakan calon bebas Don Bemban turut mengetatkan SOP. Semua SOP yang ditetapkan seperti penyediaan cecair pembasmi kuman, saringan suhu, pengimbas kod QR dan MySejahtera dipatuhi. Jadi pematuhan SOP itu sangat-sangat penting lah. So, memang kita tak akan betul langsung lah. Dari segi kalau sekiranya ada pengunjung-pengunjung yang tidak mematuhi, minta maaf, kami tidak dapat nak entertain lah. PRU Don Melaka boleh dianggap sebagai penggerak perubahan lanskap pilihan raya berdasarkan pelbagai kaedah kempen seiring perkembangan norma baharu. Pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Multimedia UiTM Lendu, Muhammad Anwar Fahmi Haridas Abdullah berpandangan SOP ketat SPR mampu mengekang penularan COVID-19 sekaligus memberi keyakinan kepada pemilih untuk menunaikan tanggungjawab 20 November ini. Jadi bagi saya ikut segala arahan SOP walaupun ketat. Yang mana perlu mengundi dan telah mendaftar keluar segera. Ikut masa yang ditentukan. Pergi seorang diri ataupun ada keluarga yang bawa bagi mereka OKU dan sebagainya. Warga emas pergi, jangan berkerumun, jangan berkumpul. Selesaikan apa semua SOP itu. Bawa semua kebenaran, bawa semua keperluan-perkeluan, pakaian lengkap dan sebagainya. Tunaikan tanggungjawab. Kerana apa? Kalau kita gagal, kita perlu tunggu 5 tahun lagi.
PRU Dun Melaka dilaksanakan dengan SOP ketat meliputi taklimat petugas, proses cetakan dan semakan kertas undi, pengeluaran dan pengiraan kertas undi pos, semakan isi peti undi sepanjang tempoh berkempen, hari pengundian dan penjumlahan rasmi undi. Sementara itu, pengundi diminta tidak bimbang untuk keluar mengundi pada 20 November nanti walau negara masih dalam tempoh pandemik COVID-19. Calon BN Kerusi Dun Air Molek, Datuk Rahmat Mariman yakin dengan keselamatan pengundi kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah melaksanakan SOP yang ketat. Nasihat saya lah supaya orang ramai jangan risau, jangan bimbang. Di pihak SPR juga telah mengamalkan SOP yang ketat di tempat mengundi iaitu dengan mengambil suhu badan, pemeriksaan dan sebagainya, dan juga memperbanyakkan saluran-saluran mengundi dan juga mengaturkan sure masa-masa yang pengundi-pengundi boleh keluar. Itu sure jadi tunaikanlah tanggungjawab, pergilah mengundi. Tapi dalam masa yang sama kita mesti mengamalkan SOP yang ketat supaya tidak terjangkit dengan COVID-19. Allah. Calon BN Dun Bemban, Datuk Koh Chin Han pula menasihati pengundi agar terus mengamalkan pematuhan SOP agar pilihan raya ini menjadi pilihan raya yang selamat dan tidak menjadi punca jangkitan COVID-19. Ini harapan saya, sesiapa pun sama dalam Kak Jasin ke, dekat Bemban ke ataupun di luar Bemban tu, balik, ialah pertamanya jagalah SOP, kedua pilihlah, buat satu pemilihan yang bijaksana. Laporan itu menutup perkembangan semasa PRU Dun Melaka untuk Berita Wilayah petang ini. Terus ikuti laporan kami setiap hari untuk pelbagai info terkini yang sahih di Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Alif.